tak nak memang kena ada. Macam saya pun, tak masalah kena pakai WhatsApp. Dulu tak pernah tahu pun WhatsApp tu apa tuan-tuan. Dalam WhatsApp telah baru saya kenal erti lafaz talak dalam SMS. Aku ceraikan kau dengan talak 1, 2, 3. Kau pilih mana satu yang kau nak. Sila bulatkan mana yang kau nak. Isi tempat kosong. La ilaha illallah. Kak tahu tak dari segi hukum kalau lafaz talak dekat WhatsApp ataupun SMS ni jatuh ke tidak? Jatuh? Jatuh? Suami ni dia tulis WhatsApp, dia hantar pada isteri. Jatuh ke tidak? Jatuh. La ilallah, janganlah gitu. Kita JDT. JDT sekolah agama sampai darjah 6 sampai darjah khas kan. Salah satu daripada rukun talak apa? Lafaz. WhatsApp tu dia lafaz ke? Lafaz. Ada orang buat dia masukkan suara tu lain. Dia lafaz. Tapi kalau dia tulis tu dia lafaz ke? Ada dia lafaz. Hantar dah. Mana dia lafaz? Walaupun dia mengaku depan hakim memang dia tulis, tuan-tuan, tapi ada niat talak tak? Dah tulis perkataan cerai ni tapi ada niat talak? Tak ada. Saja hobi memang suka tulis ni. La ilaha illallah. Jatuh tak talak? Tak jatuh tuan-tuan. Sebab kuasa talak di tangan suami. Sebab tu akak-akak jangan marah. Ustaz, kenapa bangga sangat ustaz ni? Dia dah tulis dekat dalam surat, saya ceraikan awak dengan talak 1. Kan dah jatuh talak ni ustaz dia tulis. Tuan-tuan, kalau dia tulis takkan jatuh, tuan-tuan. Rukun talak. Lafaz. Tuan-tuan. Kalau dia tulis itu masih lagi masuk bawah kinayah dan memerlukan niat suami. Kalau suami tulis itu memang niat dia untuk cerai, ya. Kena ingat, lafaz talak adalah membawa kepada cerai. Tapi kalau tulis membawa kepada kinayah. Hatta lafaz sekalipun tuan-tuan, dia di bawah maksud lafaz talak, tuan-tuan. Lafaz talak tu jelaslah. Kalau dia menggunakan lafaz yang kinayah, iaitu lafaz sindiran. Kau balik rumah bapak kau, ambil barang kau balik. Itu memerlukan niat suami. Suami mengaku niat talak atau tidak? Kalau suami cakap tak, memang hakim tak boleh terima. Memang takkan berlaku talak. Ustaz, saya bersumpah. Mak bapak saya nampak. Atuk saya nampak, Ustaz. Anak saya nampak. Jiran tetangga satu flat nampak, Ustaz. Walaupun satu flat nampak, satu blok, tuan-tuan, lafaz talak tetap dia suami. Hakim katanya, betulkah awak tak ada lafaz? Kalau betul awak tak ada lafaz, tolong sumpah dengan nama Allah. Wallahi, watallahi, wabillahi. Maka laknatlah kepada aku sekiranya aku berdusta. Bila dia dah bersumpah dan dia menipu, tanggungan itu ditanggung oleh diri dia. Mak dia kata, bolehlah lagi balik Ustaz. Saya nampak dia cakap Ustaz, tapi dia bohong depan hakim dia sumpah. Tentang dia bohong itu, hubungan dia dengan Allah. Sebab hukum telah mengatakan, kuasa talak memang di tangan suami. Hanya suami dia boleh mengaku akan lafaz tersebut. Bukanlah saya ajar orang lelaki ni pani boleh menipu. Tidak. Tapi nak sedarkan pada wanita, kuasa tersebut faham dari segi hukum. Tuan-tuan, sebab itulah seorang wanita datang menjumpa dengan saya. Ustaz, suami saya ambil barang saya, semua dah ambil barang, dipulangkan balik kat rumah mak ayah saya. Kemudian cakap, kau tinggallah sini. Pada ketika itu Ustaz, saya ni isteri dia ke tidak ke macam mana Ustaz? Ustaz faham kan? Ustaz faham kan? Saya cakap Ustaz faham kan? Dia berteling gini, teling kanan. Ni teling TV ke apa ni? Ustaz faham kan? Faham tak? Faham tak? Faham. Cara dia tunduk-tunduk rupanya nak suruh saya mengiyakan bahawa kamu telah bercerai. Akak sebenarnya nak suruh saya cakap dengan akak bercerai ke apa? Tuan-tuan, saya cakap kuasa talak di tangan saya. Ustaz faham tak? Saya ulang balik. Suami saya ambil barang, letak rumah bapak saya. Kemudian dia cakap saya, awak boleh tinggal. Saya dah cerai kau Ustaz kan? Saya dah cerai kau. Ustaz faham tak? Ya Allah. Yang saya yang bingung ni siapa? Saya ke dia sebenarnya ni? Saya cakap belum lagi ni kena tahu niat suami. Tak Ustaz, dengar betul-betul. Oh, makin tinggi. La ilaha illallah. Ini dari segi hukum ni lafaz. Saya tahu memang lafaz. Ni memang tulis nombor 3 lafaz. L-A-F-A-Z. Lafaz ke Ustaz kan? Tapi Ustaz dengar cerita saya. Ambil barang saya, hantar rumah bapak saya. Kemudian dia cakap dengan saya tinggal sini. Saya dah cerai kan Ustaz kan? Saya dah cerai kan Ustaz kan? Saya dah cerai kan Ustaz kan? Ya Allah. Nak cakap panas pun tak panas. Nak cakap macam bingung tak bingung. Nak cakap biul pun macam tak biul. Bukan dia, aku. Dah beritahu. Tak, tidak ni. Perlukan niat suami. Kalau ni,
Pergilah ke mahkamah, biarlah mahkamah yang masalah. Ustaz, depan mahkamah boleh tipu. Puan, saya ni kaunselor, bukannya boleh percaya dekat puan. Saya tak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Biarlah hakim yang menentukan. Ustaz ni ustaz ke bangang? Lantak kau lah. Dalam hati saya tak pernah cakap orang macam tu, lantak kau depan-depan. Baik saya, mersing memang ibu orang dia yang baik. Baik tuan-tuan. Macam tak ikhlas bang ketawanya tu. Ya bang, saya faham, nanti saya habis awal. Lapan setengah, sikit lagi. Carry, no problem. 8.30, 10.30. Janji tetap ditepati. Okey, janji ditepati 50 tahun merdeka. Okey tuan-tuan. Baik, perkara-perkara yang mengundang konflik, kewangan, mertua, duit banyak sangat pun susah juga tuan-tuan ni. Ingat tak, duit banyak senang sangat tuan-tuan. Susah tuan. Tak ada duit pun susah. Yang penting barakah. Cara-cara nak barakah bagaimana? Tuan-tuan lebih maklum, potongan gaji untuk zakat. Zakat tu wajib. Salah satu buat benda sunat apa tuan-tuan? Wakaf, amal jariah untuk tuan-tuan. Tuan-tuan bila dah pencen nanti pun, tuan-tuan bila dah meninggal sekalipun dah alam kubur, amalan masih dapat lagi. Macam MLM, tuan-tuan dah tak bekerja lagi, tapi tuan-tuan masih dapat komisen. Macam itulah dalam kubur. Ya Allah tuan-tuan, kubur bukannya indah macam dekat luar kubur ni ada lampu. Ada pula apa ni, cahaya matahari ke? Ada pula aircon. Dalam kubur tak ada tuan-tuan. Memang sangat-sangat gelap. Maka ketika itu amalan-amalan kita lah yang membela kita tuan-tuan. Dan yang keduanya mertua. Mertua ni biasanya dari sudut campur tangan. Kau nak kahwin dengan anak aku boleh, tapi kau ambil dari sudut tubuh je. Hati dia tetap dengan aku. La ilaha illallah. Kalau macam ni susahlah pakcik. Macam saya kahwin dengan robot pula. Lebih baik saya kahwin dengan katil. Tuan-tuan, tak boleh gitu. Maka kena ingat, bila berhubungan saja suami isteri ni, sah saja lafaz akad nikah tersebut, sahlah perempuan tersebut dibawa oleh lelaki. Tak boleh. Kau baru kahwin nikah, mana boleh sama sangat selalu biar perempuan di rumah aku. Ni anak aku. Tak boleh. Mana kata bila dah lepaskan dia sebagai anak kepada menantu kita, hak menantu kita lah menjaga anak tersebut. Walaupun sedih, memang sedih. Dan lelaki pula, janganlah terlalu kasar. Tak dia, saya dah kahwin kan, dah halal kan, RM20.5, kenapa nak mempertikaikan lagi? Tuan-tuan, memang betul, tapi hati orang kena jaga. What you give, you will get back. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Apa yang anda beri, anda akan dapat balik. Kalau anda berkeras dengan mertua, anda juga akan dapat kekerasan daripada mertua. Yang ketiga, seksual. Antara perkara yang boleh mengundang masalah dari segi seksual adalah sebagai contoh dari sudut kesihatan nanti tu, pasang jumper ke, bateri ke tu, power bank, itu satu hal. Terlebih bagi pun susah tuan-tuan. Terlebih bagi, tersilap lagi susah. Boleh silap pula ustaz, mana tak silap. Seorang isteri datang jumpa, ustaz nak mau cerai. Tolong kau makcik. Apa khabar makcik, silakan duduk. Nak cerai, suruh duduk pun nak cerai. Nampak sangat serius ni. Gini cik, sebelum dia menjerit lagi, aku tanya suami dia, cik kenapa ni cik, makcik kena menjerit? Tak tahu ustaz, semua saya sediakan, makan, minum, tempat tinggal, duit semua saya bagi. Tak tahu kenapa. Tuan-tuan, maka akhirnya saya minta pakcik ni keluar, biarlah makcik ni dekat dalam ni, biar dia bincang. Barulah dia lega, ustaz, saya minta maaf, jiwa saya tak tenteram kalau ada babi tadi. Dia geram sangat. Kenapa ni?